Khina fid daraini amin. At-tarku, tinggal. Ini dalam masalah yang kita nak bahas masalah ni. Nabi tak buat. Okey. Ataupun nama lain dia tu ni apa? Daripada turuk. Kalau jamak dia turuk. Okey, turukun nabi. Masa perkara yang ditinggalkan oleh nabi, ataupun diibaratkan dengan lain kata al-masqutu'an, yang didiamkan daripadanya, al-masqutu'an. At-tarku, tengok ni bahasa kebaris sebagainya. Iaitu naqsidu bitarkil ladzi allafna hadhihi risalata li bayanihi. Naqsidu, qasad oleh kami. Okey, qasad oleh kami. Qasad ni bukan berniat sahaja, sebab qasad tu ada 5 peringkat dia tu. Okey, pertama dengan apa? Hajiz. Peringkat qasad tu, yang pertama hajiz, yang kedua apa? Khatir, yang ketiga hadithun nafsi, yang keempat ham, yang kelima azam. Okey, baca dia punya syair tu. Maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru. Kepala dia tu baca 1 2 3. Khalas, bagus. Hafal lupa, bagus. Okey. Ambil kepala tu, nanti buka kat Google. Maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hamun fa azmun kulluha rufi'at wal akhir fa fihi akhdhu qad waqa. Hafal kepala tu pembahagian qasad tu. Okey, ingat tu kaedah belajar ni, bantu belajar lama semua tu. Jadi kaedah penting ni, semat hafal terus. Tak payah tulis. Anak tak payah tulis. Anak larang tulis. Hafal terus. Al-ibrah biquwwati tahsil la bisinin. Al-ibrah biquwwati tahsil la bisinin. Ibrah ilmu ni itu dengan kekuatan dia mendapatkan ilmu. Tahsil ilmu tu macam mana? Bukan dengan sinin. Jangan beranggapan kami tak boleh lawan abang-abang sini dan sebagainya. Sebab apa? Mereka lebih lama. Tidak. Sejauh mana kuat tahsil antum? Antum sampai terus dah hafal dah, terus begini, maha memurojaah, pergi dars syekh apa semua sebagainya. Ibrah tu nak jadi azhari sebenar. Jangan membanggakan. Jangan seolah-olah kita ada apa? Ada hak untuk untuk mengarahkan pelajar-pelajar muda-muda ni, apa yang lebih muda daripada kita. Tidak, jangan mengapa kita hanya ada umur sahaja. Tidak. So ni pelajar-pelajar yang baru dan sebagainya itu, cara dia apa? Kena munafasah lah, lawan abang-abang sini tu. Abang-abang sini tu hebat kan, lawan. Kena macam tu, sifat ilmu tu macam tu. Okey? Sebab tu macam Imam Bukhari sini tu, dia kata mastasghartu nafsi amama ahadin illa Ali bin Madini. Aku tak merasa diri aku ni kecil di hadapan seseorang pun melainkan depan guru dia Ali bin Madini. Begitu juga dengan siapa? Syekh Abdul Fattah Bughuddah. Ini perkataan dia tu yang dicerita sendiri. Dia apa? Aku ketika melihat guru mengajar, aku rasa aku boleh jadi macam dia dan boleh jadi saya lebih hebat daripada dia. Tapi melainkan seorang tu. Kalau Imam Bukhari tu dengan Ali bin Madini, kalau Syekh Abdul Fattah Bughuddah tu dengan siapa? Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahumullah taala. Tengok Syekh Zahid Al-Kautsari sampai ke ilmu, mustahil macam tu. Ilmuwan dia tu macam tu. So antum kalau ni memang kena ada usaha macam ni. Tengok ustaz mengajar ada sebuah kaedah, aku nak kalahkan ustaz. Kena macam tu lah. Itu perlumbaan penafasah yang sangat baik dalam ilmu. Okey. Naqsidu, kami maksudkan bitarkil ladzi, dengan tark tinggal, alladzi itu sifat. Alladzi allafna hadhihi risalah, yang mengarang oleh kami akan ini risalah. Okey, alladzi allafna hadhihi risalah. Tengok mana aid bagi alladzi, tak ada lagi. Li bayanihi, kerana untuk menjelaskan alladzi. Okey, naqsid itu fi'il mutaaddi. Mana maf'ulun bih dia tu? Ayatrukan nabi. Itu masdar muawwal tu ila maf'ulun bih. Kami maksudkan ialah bahawa, ingat an haraf masdar. Ana akan terjemah haraf masdar dengan bahawa. Haraf masdar ada berapa? Ada 5. Pertama apa? An, anna, kemudian ma, lau, kai. 5 tu. Tu huruf masdar. So bila ni ana akan terjemah dengan bahawa. Okey, syahid di mana? Kaedah dia.
wa haka hurufan bil masadir uwilat wa dhikri laha khamsan asahhu kama rawaw wa ha hiya an bil fathi anna mushaddada wa zida 'alaiha kaifa khudha wa mawalau. Ambil kepala dia dulu. Wa haka hurufan bil masadir, wa haka hurufan bil masadir uwilat. Lepas tu nanti sambung. Antum cari sendiri, takmilahkan sendiri. Yang kami maksudkan ialah ni ayat rukan Nabi bahawa meninggalkan oleh Nabi SAW syai'an akan sesuatu yang lam yaf'alhu, yang tidak buat ia Nabi akan sesuatu itu, au yatrukahu salafus salih, ataupun yang meninggalkan akan syai'an itu as-salafus salih, oleh salafus salih, min ghairi ayyatiya hadithun, dengan ketiadaan datang oleh satu hadis, au atharun, tidak datang oleh satu athar yang apa? Bin nahyi an dzalika syai'i al-matruk, hadis ataupun athar dengan larangan daripada sesuatu tersebut. Ingat, naha'an, amara bi, kena beza tu, kena beza amir, ma'mur, ma'murun bih. Okey, tidak ada larangan daripada sesuatu yang ditinggalkan itu yang yaqtadi, yang menuntut ia hadis atau asar itu tahrimahu atau karahatah, ataupun makruhnya. Maknanya perkara yang Nabi tak buat ataupun salaf tak buat tanpa ada hadis ataupun asar yang melarang benda tadi itu. Okey, asar hadis itu memberi faedah tahrim ataupun karahah. Okey, itu yang dimaksudkan. Jadi ingat, salafus soleh ini ni tidak jadi dalil syar'i. Oh, ni yang harus sebab apa? Salaf buat. Salaf tak pernah jadi dalil syarak. Antum, sebab tu perkataan ni, kita hendaklah kembali kepada salaf, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia kata tahsilul hasil, sebenarnya semua orang Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Beza kefahaman tu je lah. Dia kata tambah ada qaid, dia kata pandai dah buat qaid sekarang ni, bawa kritik apa ni, semua orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas kefahaman salaf. Di atas kefahaman salaf. Oh, nak baca okey lah. Salaf tanya dia, salaf yang mana? Satu, salafus soleh ke salafut toleh? Salaf lah, sebab Nabi puji tu. Nabi puji dia kan setiap juz'i bagi setiap afrad ni. Itu secara ijmal sahaja. Sebab tu, kalau dijadikan salaf itu sebagai hujah, bermaksud salaf sendiri itu boleh menghujahkan diri sendiri. Sebab hukum syarak tidak ada beza di antara zaman. Masuk ke Al-Quran, semuanya zaman jadi hukum. Kalau kita mengatakan, oh, sumber hukum dalam Islam ialah salaf, masuk salaf sendiri itu boleh menggunakan diri dia sendiri sebagai hukum. Saya kata ini harus, sebab apa? Saya salaf. Salaf itu ialah hujah. Apa tak? Dan salaf ini ni, kemunculan firqah-firqah yang dhalah tu pada zaman salaf lah lagi. So nak kata macam mana? Kalau kata salaf yang betul, oh, salaf yang mana satu sekarang ni? Sebab firqah dhalah tu dah muncul pada zaman salaf lagi. Sebab tu ingat ni, tulis perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah ni wafat pada tahun 150. Pada tahun tu juga lahir Imam Syafi'i. Dia kata apa? Hafal ni. Atana minal masyriq. Atana minal masyriq ra'yani khabithan. Ra'yani khabithan. Okay. Jahmun mu'attilun. Okay. Wa muqatil musyabbih. Datang kepada kami dua pendapat yang sangat keji daripada sebelah timur. Pertama, Jahmun Mu'attil, Jaham bin Safwan tu lah, pengikut dia nama dia Jahmiyah. Jaham bin Safwan ni wafat pada tahun 128. Salah lah tu. Tak, ni yang mereka nisbahkan apa? Asy'ariyah ni, Jahmiyah dan sebagainya. Nampak tak? Okey. Di sana beza ulama Asy'ariyah buat kitab Al-Farqu Bainal Firq dan lain-lain, mereka tolak tentang Jahmiyah. Bagaimana pula mereka Jahmiyah? Okey, dalam sekarang ni apa maksud ta'til? Jahmun mu'attil. Mereka akan katakan bila kita ta'wil ataupun tafwid, mereka kata oh ni Jahmiyah ataupun mu'attilah. Ta'til tu apa ta'til? Mengosongkan lafaz daripada sebarang makna. Yadullah fawqa aydihim, yad. Kalau kata pilih maslak tafwid, maksud ada bagi Allah yad, tapi serah makna dia ada. Tapi makna yang mana satu dikenakan Allah, serah kepada Allah, tapi bukan makna yang zahir mana anggota kita. Mereka sebaliknya, mereka menuduh kita Jahmi sebab apa? Mereka kata kita ni mengosongkan lafaz yad itu tanpa sebarang makna.
Seolah-olah Al-Quran tu lafaz je. Kalau ayat sifat tu lafaz saja tanpa ada sebarang makna. Faham tak? Itu salah faham. Itu tuduhan yang tak berasas. Kita bukan masukkan macam tu. Tu maksud mu'attil, ta'til. Dan Jahmi Safwan, mazhab di Jahmiyah itu menafikan sifat qudrah, menafikan sifat ilm dan sebagainya. Asal ada kata ilm, ada juga Allah makhluk ada sifat ilm. Tu so Allah tak boleh sifat dengan ilm. Dan sebagainya. Dia banyak menafikan benda-benda yang kata Allah tidak istiwa dan sebagainya. Menafikan kita yang menyampaikan istiwa bagi Allah. Tapi cuma maksud istiwa tu. Sama ada istiwa yaliqu bihi ke ataupun apa? Dengan mana istila dan sebagainya. Tapi pembahasan penting lagi. Pembahasan penting yang antum takkan jawab, tak boleh jawab lagi kalau tidak jadi bahis. Macam masalah ni. Dia kata apa? Tengok ni. Ni syubhah dia. Yang sampai sekarang tak terjawab ni. Sebab lemahnya kita. Berarti kata, tengok ni. Kita manhaj al-Azhar, silibat al-Azhar tu. Lihat dengan mana qudrah. Jami' Tirmizi kata ni. Imam Tirmizi kata dalam Jami' Tirmizi. Dengan bangga dia tu. Okey? Ni dalam tobok saya sekarang bagi tahu. Imam Tirmizi kata apa? Fata'awwalatil jahmiyatul yada bil qudrah. Jahmiyah mentakwilkan yad dengan qudrah. Antum sama antum Jahmiyah. Syubhah tu yang tu akan hadapi nanti tu. Ini baru asas ni. Apa tak? Tu syubhah dalam akidah tu hati-hati. Ini baru syubhah dalam fiqh bab bid'ah tak bid'ah je ni. Masih ringan lagi nanti kepada situ tu. Yang punya bantu cuba cari. Anda bagi masa dalam setahun kalau jumpa bagi doa ni. Kita terjawab lagi. Nampak tak? Nas seolah-olah macam lah. Akhirnya betul lah macam silibat Azhar ni. Macam mana tak kenal Imam Tirmizi kot? Dijami. Nampak tak? So, cari jawapan dia. Carilah. Okey. Wal haqiqatu bintul bahthi. Wal haqiqatu bintul bahthi. Hakikat itu ialah anak bagi bahas. Bila bahas insya-Allah dapat. Okey. Kemudian ra'yani khabithan. Jahmun mu'attil wa muqatil musyabbih, dan Muqatil bin Sulaiman musyabbih. Tu wafat pada tahun yang sama 150 juga. Muqatil musyabbih dia ada tafsir dia, tafsir Muqatil bin Sulaiman. Situ tu. So rujukan dia tu. Salah satu rujukan dia orang. Kalau lalas apa? Salaf yang mana satu? Sebab tu di sini nampak ni. Dia tak boleh ikut Jahmiyah, tak boleh ikut Muqatil. Ni musyabbihah. Mujassimah ni. Sebab tu kata kalau kata kembali kepada salaf yang mana satu? Sebab tu apa? Syekh Al-Buti rahimahullah ta'ala buat kitab tu. Antum kena baca, paling kurang baca Fihris pun dah kira okey lah. Paling kurang lagi 6 tahun nama kitab tu. Ada juga kitab sini. As-Salafiyah. Okay. Marhalatun zamaniyah mubarakatun. Marhalatun zamaniyatun mubarakatun. La madhabun islami. Okay. La madhabun islami. Bukan madhab Islam. Ni salah. So apa buat ni? Ni boleh dikatakan sebab salah buat. Sebab ada berkaitan dengan bab kita ni, at-tark. Okey. Wa qad aktsara al-istidlal bihi katsirun min al-mutaakhirin. Dan sungguh telah memperbanyakkan akan istidlal bihi bitarki ini oleh katsirun. Istidlal tu maf'ulun bih muqaddam bagi aksara. Katsirun tu fa'il muakhar. Oleh kebanyakan min al-mutaakhirin, daripada mutaakhirin berdalil istidlal ala. Tengok ni bila kata istadalla bihi lepas ba tu dalil dia. Madlul dia tu apa yang dia nak dalilkan itu sebab pada ala. Sebab tu kena tahu susunan tu istadalla bi apa ala. Nampak tak? Contoh apa? Iaitu istadalla bitark ala tahrimi syai' misalnya. Ni lafaz dia tu dari segi kitabah tu. Okey. Di atas ramai mutaakhir dia berdalilkan dengan tark, mana tak buat itu tu di atas tahrimi asya'a au dhammiha, di atas mengharamkan segala sesuatu au dhammiha ataupun mencelakannya. Wa afrata, dan ifrat melampau. Dia ada ifrat ni melampau sebelah yang telajak. Kalau tafrid pula dia tak sampai. Macam kita panggil apa? Taksir lah. Tafrid ni. Macam contoh. Kalau kita kata apa? Kalau kita makan, kita jenis sibuk semua tu. Makan kita tu macam mana? 3 pinggan penuh. Nampak tak? Ayam geprek semua contoh. 3 pinggan tu. Kita makan. Itu nama dia ifrat. Melampau lebih daripada kadar kita. Ada setengah makan, dia memang sibuk tapi makan sikit. Dia tafrid pula situ tu. Nanti sakit lah dia. So tengah-tengah. Okay? Jangan ada tafrid, jangan ada ifrat.
Wa afrata, dan melampau pada penggunaannya, pada penggunaan tark ini tu ba'dul mutanatti'in, setengah daripada orang yang mutanatti'in tu al-mubalighin, orang yang melampau, al-mutazammitin. Al-mutazammit itu maksud al-mutasyaddid lah. Sebab dalam bahasa Arab tu disebut tazammata wazan tafa'ala, itu maksudnya tasyaddada fi dini aw ra'yi, keras. Okey, dia je betul. Wa ra'aitu Ibn Taimiyah, dan lihat oleh aku akan Ibn Taimiyah, istadalla bihi, berdalil dengannya, dengan at-tark, wa i'tamadahu, dan iktimad ia Ibn Taimiyah akan at-tark fi mawadhi'a, pada beberapa tempat, yang sayatil kalamu 'alaiha bihaulillah, yang lagi akan datang perbicaraan di atasnya, di atas mawadhi' itu bihaulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang ni yang dilaung-laungkan oleh mereka tu, okey, itu apa? Nabi tak buat, so ni bid'ah. Apa yang Nabi tak buat, bid'ah. Okey. Kaedah ini ni, apa yang Nabi tak buat, tak boleh nak buat, itu telah berlaku dah. Cuba hendak dipraktikkan pada zaman sahabat lagi tu, tapi terbatal. Mana kaedah, boleh tak buat Nabi, yang Nabi tak buat ni, boleh tak kita buat? Sudah berlaku pada zaman sahabat lagi tu. Okey? Jadi apa? Telah mana gagal, tak boleh nak praktikkan kaedah tu. Kita tengok dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari ni nombor 4679. Rakam 4679. Di sana kalau belajar takhrij tu ada tarqim. Sebab tu kita tabuk itu berbeza tarqim. Dia ada tarqim yang standard untuk takhrij alami ni, semua seluruh dunia ni. Kalau Sahih Bukhari tahqiq Zuhair Nasir tu. Kalau Sahih Muslim tarqim Syekh Muhammad Abdul Baqi. Sunan Abi Daud tarqim oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kalau Tirmizi tarqim dibuat oleh Syekh Ahmad Syakir. Tarqim Imam Nasa'i dibuat oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kalau tarqim Ibnu Majah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu tarqim yang standard dalam bidang takhrij semua tu berbeza. Tabuk kadang raqam hadis berbeza. Ni yang standard dia tu. Tengok ni dalam Sahih Bukhari. Diperhatikan ketika mana tengok ni. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Ibnu Sabbaq anna Zaid bin Thabit Al-Ansari. Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa kana mimman yaktubul wahya. Dia itu salah seorang daripada yang menulis wahyu. Qala, berkata ia, Zaid bin Thabit ni sahabat ni menulis wahyu ni, dia kata apa? Arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamah wa 'indahu Umar. Menyampaikan kepada aku itu oleh Abu Bakar tentang pembunuhan ahli al-Yamamah. Mereka berperang, ramai yang meninggal situ tu. Wa 'indahu Umar, dan di sisi Abu Bakar itu Umar. Mana dua orang datang kepada Zaid bin Thabit. Faqala Abu Bakrin, berkata oleh Abu Bakar, inna Umara atani. Dicerita balik, sesungguhnya Umar itu datang kepada aku. Faqala innal qatla qad istaharra yawm al-Yamamah bin nas. Sesungguhnya perperangan itu telah istaharra, sangat bersangatan, mana banyak yang mati pada yaum al-Yamamah bin nas. Wa inni akhsha ay yastahirra al-qatlu bil qurra fil mawatin. Aku takut bersangatan peperangan pembunuhan ini pada qurra. Okey, qurra itu penghafal Quran. Fil mawatin, sebelum ni Al-Quran dihafal saja, tidak ditulis. Okey, fa yadhhabu katsirun minal Quran illa an tajma'uhu. Maka akan hilang kebanyakan daripada Quran melainkan jikalau kamu menghimpunkan akannya. Wa inni la ara an tajma'al Quran. Aku berpendapat kamu kena menghimpunkan Al-Quran. Qala Abu Bakrin, berkata oleh Abu Bakar, qultu li Umar, aku telah berkata kepada Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Aku telah berkata kepada Umar, sebab asalnya kisah daripada Umar jumpa Abu Bakar, cadangan. Kemudian Abu Bakar tak terima. Kemudian Abu Bakar dah terima, cakap pula kepada Zaid bin Thabit, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku nak buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Faqala Umar, maka berkata oleh Umar, tak kata bid'ah, dia kata apa? Huwa wallahi khair. Saya bersumpah lagi, demi Allah benda ni baik, sekalipun tidak dibuat oleh Nabi. Okey. Falam yazal Umar yuraji'uni fihi hatta syaraha Allahu zalika sadri. Falam yazal Umar, sentiasalah Umar itu ketika Abu Bakar tidak terima, dia sentiasa murajaah aku, pergi jumpa aku banyak kali, sehinggalah Allah membuka dada aku tu untuk menerima. Wa ra'aitul ladzi ra'a Umar, dan aku berpendapat dengan pendapat yang dipilih oleh Umar. Innaka, kata Abu Bakar ni, qala Zaid bin Thabit, berkata oleh Zaid bin Thabit, wa Umar 'indahu jalisun la yatakallam. Umar itu di sisinya duduk, tidak bercakap. Ini dalam Bukhari.
Faqala Abu Bakrin, berkata oleh Abu Bakar, innaka rajulun syabun aqil, sesungguhnya kamu itu seorang pemuda yang berakal. La nattahimuka, kami tidak mentuhmahkan kamu. Kamu ni memang tidak pernah ada masalah apa-apa. Kai kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kamu telah menulis wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba'al Quran fajma'hu. Maka hendaklah kamu tatabbu' Al-Quran itu, cari dan himpunkan akan itu. Kemudian apa kata Zaid bin Sabit? Fa wallahi law kallafani naqla jabalin minal jibal ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Demi Allah, jika kamu mentaklifakan kepada aku memindahkan gunung, itu lebih mudah bagi aku berbanding dengan kamu suruh aku himpunkan Al-Quran ini. Faqala Abu Bakrin, maka betul kata apa? Qultu, berkata oleh aku Zaid bin Sabit, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kamu berdua nak buat sesuatu perkara yang Nabi tak pernah buat? Nampak kaedah ni nak dipraktikkan. Kemudian faqala Abu Bakrin, berkata oleh Abu Bakar, huwa wallahi khair. Okey, huwa wallahi khair. Falam azal uraji'uhu hatta syarahallahu sadri lilladhi syarahallahu lahu sadra Abu Bakr wa Umar faqumtu. Maka aku pun akhirnya fatatabba'tul Qur'an ajma'uhu min ar-riqa' wal aktab wal 'usub wa sudur rijal hatta wajadtu min surati at-taubah ayataini sampai habis. Kaedah nak buat apa yang Nabi tak buat telah berlaku dipraktik pada zaman sahabat lagi tu. Ini nas daripada Sahih Bukhari. 3 sahabat berlaku. Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Zaid bin Sabit. Tak berjaya. Mana kaedah ni telah inqira', mana tak boleh pakai. Sebab nampak ni bagaimana Nabi ada himpunan Al-Quran ke? Nampak tak? Okey. Tu bagi sini hadis Bukhari. Bagilah ni. Itu salah satunya. Bermaksud apa? Kaedah tu nampak? Itu salah satu dalil. Kaedah tu kata tak boleh buat apa yang Nabi tak buat, tak boleh. Nampak tak? Tak jadi kaedah tu. Apatah lagi, nampak tak? Bila Nabi sendiri tu tak buat, okey, itu bukan jadi dalil kita tak boleh nak buat juga. Apatah lagi sahabat yang lain. Okey, min babil aula. Tengok anwa'ut tark. Beberapa jenis tark. Okey, beberapa jenis tark. Maksud apa tengok tadi tu? Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat pun kita boleh buat. Sebagaimana Abu Bakar, Umar dan Zaid bin Sabit itu, apa tak lagi sahabat? Min babil aula lah. Okey. Anwa'ut tark, jenis-jenis tark. Idza taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an. Maka apabila Nabi meninggalkan sesuatu itu, fayahtamilu wujuhan, maka ihtimal ia tarkun Nabi itu tu wujuhan akan beberapa wajah ghairat tahrim, selain daripada tahrim. Sebab itulah kunci dia orang tu kita. Dia kata bid'ah ni sebenarnya apa? 5 nak satu situ. Haram tu karahah. Macam sebut tadi tu. Haram. Mana haram tu? Maksud kalau haram tu antum kena sabitkan dengan dalil yang qat'i. Macam kita belajar, okey? Kaedah apa usul fiqh biasa. Haram itu ma thabata bi dalil qat'iyyin la syubhata fi. So mana dia dalil mengharamkan itu? Dia kata kullu bi'atin dalalah. Apa dalalah dia tu? Tak qat'i. Apa tak? Dia pun apa qat'i sunni benda tak lah. Akhirnya apa? Tak naklah usul fiqh dan sebagainya. Akhirnya orang yang apa? Kerja yang tak pandai bahasa Arab itu dia buat kitab tu. Buat kitab tentang bid'ah. Bahasa Arab tak pandai. Seorang tak pandai usul fiqh apa sehingga boleh katakan kullu bid'atin dhalalah tu amun makhsus, itu dalam ilmu usul fiqh. Kita memahami nas Nabi itu tidak memerlukan kepada ilmu nahwu sharaf, tidak memerlukan kepada ilmu usul fiqh. Ini jelas cakap. Kata. Dah apa macam tu? Apa tak? Manhaj tidak ada. Apa tak? Alhamdulillah, masya-Allah. Satu segi baguslah kalau kata ni, oh ni kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu satu slogan yang sangat baik. Syukur banyak-banyak tu. Kita kalau di Nusantara tu kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita kena memahami. Bagus tu. Maksud kita ada mujtahid dalam kalangan kita. Mujtahid daripada Nusantara. Hebat tu. Saya betul-betul mujtahid ke apa? Apa tak? Realitinya bukan mujtahid lah. Okey. Tauan saja. Yang pertama tengok ni. Ihtimal. Kalau Nabi tak buat apa? Yang pertama sekali ayakuna tarkuhu adatan. Bahawa tinggalnya Nabi itu adatan. Adat. Okey. Qadima ilaihi dhabun mashwi. Datang kepada Nabi. Okey. Dhabun mashwi. Okey, masywi. Dhab yang dibakar, yang dipanggang. Famadda yadahu syarifah liyakula minhu, maka memanjangkan, menghulur ia Nabi yadahu akan tangannya asyarifah yang mulia liyakula untuk makan minhu min ad-dhab. Faqila, maka dikatakan ai faqila li Rasulillah, yang kata ini Khalid Al-Walid. Okey, satu riwayat yang lain tu iaitu innahu dhab, sesungguhnya itu dhab. Kemudian fa amsakaan, maka Nabi amsakaan, mana tarik diri itu, menahan daripada dhab.
Fasuila, maka ditanya akan dia akan Nabi. Fasuila dalam nafasnya, sebab tu nak memahami ni bina majhul, bina ma'lum ni tengoklah riwayat yang lain tu. Okey, supaya kita faham. So dalam hadis yang lain, sirah yang lain tu disoreh dengan bina ma'lum. Sampai yang bertanya Khalid al-Walid juga. Itu Khalid al-Walid tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aharamun huwa?" Nabi nak pegang. Waktu tu Nabi tadi balik. "Aharamun huwa?" Adakah haram ni? Faqala, maka bersabda Nabi, "La. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu." Tetapi dhab ini lam yakun bi ardi qaumi. Lam yakun bi ardi qaumi yakun tamma. Tidak ada, la yujad. Tidak ada ia di negeri kaum aku. Tempat aku tak ada. Fa ajiduni, maka aku mendapati diri aku ini a'afuhu. Macam a'afuhu ni macam tak selera. Nampak tak? Yalah, tak selera. Okey. Wal hadithu fi sahihain. Mana ni? Nabi asal nak makan tapi Nabi tinggal. Nabi tak makan. Haram tak? Tak. Tapi sebab apa? Ada dia Nabi tak dop ni, kalau kita panggil biawak, kita pun terjemah biawak, siapa nak makan? Tahu tak? Biawak ni tak ada kat tempat aku. So tak macam yang itulah. Okey. Kalau perkataan terjemah dengan jijik tu kurang sesuai. Merasa kurang tak selesa. Tak selera. Okey. Wal hadis fi sahihain wa huwa yadullu ala amrayn. Hadis dalam sahihain. Dan hadis ni yadullu ala amrayn, menunjuk di atas dua benda. Dua perkara, madlul dia tu. Sebab tu nak menunjuk di atas perkara tu kena istidlal. Okey. Cara istidlal tu lah yang akan menatijahkan madlul dia tu. Sebab tu bila mereka tidak ada kaedah istidlal yang mundhabit dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau kita tengoklah ni biasanya kalau di saudara kita di Indonesia tu, khilaf banyaklah kalau Salafi Wahabi mereka tu. Ada jenis ni, ada jenis tu, ada jenis ni. Khilaf sama orang tu banyak. Kalau di Malaysia tu mereka boleh sepakat lagi. Strategi bagus kalau di Malaysia tu. Okey. Sepakat je. Okey, yang pertama, ahaduhuma anna tarkahu lisyai', bahawasanya meninggalkan ia Nabi lisyai' akan sesuatu. Tengok ni. Tarkahu lisyai'. Tark itu masdar, idafah kepada fa'il. Dia akan menasabkan maf'ulun bih. Cumanya lam tu lam zaidah li taqwiyatil 'amil. Lisyai', syai' itu maf'ulun bih. Maf'ul bagi tarka. Maf'ul bagi tarka. Kita dah belajar sebelum ni. Ajibtu min syurbil asali zaidun, ajibtu min syurbil asali zaidun. Ajibtu min syurbi zaidin al-asala. Mana dalam talfiyah syahidnya? Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kamil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah. Ni praktikal tau, bukan semata-mata. Okey, hafal tu semua tu. Saya belajar apa pesan dah? Faham 100%. Mana faham 100%? Alhamdulillah. Jangan tinggal, fokuslah. Apa yang tak hafal, kita tak sempat hafal lepas tu. Okay, cuma anak ambil masa, anak tak nak. Kalau satu benda ni kena hafal terus. Syekh tengah hurai benda yang kita dah tahu, sampai itu hafal. Lepas dars tak perlu dah nak ulang. Ingat anggap benda tu je lah, peluang tu je lah. Itu je peluang untuk kita hafal. Memang kita hafal betul-betul. Okay. Wal akhar ini wa anna tarkahu li syai' walau ba'da iqbal 'alaihi la yadullu 'ala at-tahrim. Ghayah dia. Meninggalkan oleh Nabi akan sesuatu itu sekalipun selepas daripada menghadap. Iqbal tu menghadap, menghadap nak ambil makanan tu, nak capai dhab tadi itu sekalipun kemudian Nabi tinggalkan, la yadullu 'ala tahrimi. Tu dia punya madlul dia tu. Kita boleh faham istinbat daripada hadis sahihain. Wal akhar, dan yang kedua, anna istiqdar syai'i la yadullu 'ala tahrimihi aidan. Sesungguhnya istiqdar syai', istiqdar ni menganggap macam itulah. Kalau kita kata apa? Kotor dan sebagainya, istiqdar. Okey. Sesuatu kita menganggap istiqdar sesuatu itu tidak menunjukkan di atas tahrim. Sebab tu senang-senang jangan menghukum senang-senang macam apa hukum makan apa? Contoh apa makan itik, setengah orang tak makan itik. Apa hukum makan itik? Gelilah, haram. Tu masih istighzar. Tak boleh macam tu. Sebab tu dalam minhaj pun disebutkan tentang makanan haram dalam bab al-aimah tu. Menjadikan dhabit orang Arab sebagai satu mizan untuk menilai makanan tu haram ataupun halal. Okey? Tapi itu Arab yang mana satu? Bukan Arab sekarang. Arab sekarang ni dia tak ada dhabit dah. Dia banyak mazhab dah. Kadang dia makan apa semua benda tu. Okey. Di antaranya apa yang terjadi? Belut. Belut.
Belut, tahu tak belut ni? Tengok ya benda. Sebab tu orang Melayu dulu ni dikisahkan oleh Tuan Guru Haji Haji Hamzah Al-Kelantani rahimahullahu taala. Anda baca Sunan Ibnu Majah dengan beliau, dengan Ustaz Ahmad Fuad Imran hafizahullah taala. Jadi beliau menceritakan, beliau tu mukri bagi Syekh Amin Qutbi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, yang qasidah tu. Diceritakan kisah dia. Dia 30 tahun di Brunei. Lepas daripada Mekah tu, 30 tahun di Brunei, kemudian balik di Malaysia, di Kelantan. So bermukim dekat rumah beliau. Jadi dikisahkan dulu orang Melayu ketika buat haji, dia bawa lah makan makanan tu bekal-bekal. Ya, antaranya apa? Pisang emas. Pisang emas dibawa belayar. Sebab pisang emas tu dia masak satu-satu. Nampak tak? Masak satu-satu. Bukan macam pisang lain. Pisang lain tu masak sekaligus, kena makan semua. Pisang emas tu satu-satu. So boleh makan tiap hari. Nampak tak? Orang dulu apa? Dia bawa belut. Bawa belut dalam kotak, letaklah macam lumpur-lumpur sikit, tapi kotak kayu lah, kotak kayu, macam biasa kotak kayu tu. Kemudian ada lumpur, ada air, letak sana. Belut tu tahan lama. Kemudian waktu nak turun ke pelabuhan tu, dia cerita, sekali apa? Tumpah, tengok belut macam tu. Lepas tu orang Arab tanya, ni apa benda ni? Ni makanan kami ni. Lepas dari situ apa? Kena tuhmah, kata orang Nusantara makan ular. Okey? Orang Nusantara makan ular. Jadi apa? Ada orang banyak nak istilah-istilah tu macam pemakan ular dia kata. Sedangkan hakikat belut tu, dia kata, nampak istilah apa ni, setengah orang tak suka makan belut kan. Okey, suka tak makan belut? Ada sebagian tak suka kan. Dulu tak suka, tapi kalau pergi di Patani tu, dia masak paprik ke apa semua tu, memang sedap lah. Okey, sehingga mana bila dah berlaku macam ni, siapa kena jawab? Orang Arab menuduh Nusantara pemakan ular haram. Jadi dikiaskan belut sama macam ular bentuk dia, maka haram juga. Jadi ulama ketika itu tu sampai menulis kitab. Syekh Mukhtar Atarid, Syekh Muhammad Mukhtar Atarid Al-Bogori itu. Okey, ulama daripada Indonesia. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid, pengarang kitab Taqribul Maqsid, dekat ilmu falak tu. Dia karang kitab nama dia apa? As-Sawa'iqul Mursalah. Nama kitab dia. Okey, nama kita ada As-Sawa'iqul Mursalah. Okey, lil awhamil kadhibah. Nama tajuk tu dah kita boleh tahu dah. Lil awhamil kadhibah fi bayani halil belut. Belut tu je alif lam ba lam waw ta. Fi bayani halil belut. Okey. Waraddu ala man harramah. Buat kitab tu. Jadi nak kata apa? Tengok ni, dia buat kitab tu. Buatlah dalam PDF tu ada. Ataupun nama kita ini Kitabul Belut. Kitab Belut. Syekh Muhammad Mukhtar Atarid, alim kabir. Jadi nak kata apa? Dengan jijik seseorang ataupun sebab tak selesa seseorang itu tidak menunjuk kepada tahrim. Okey? Tu madlul yang boleh difahami daripada hadis Bukhari. Yang kedua, ayyakuna tarkuhu nisyanan. Bahawa tinggal Nabi itu tu nisyanan, kerana terlupa. Saha sallallahu alaihi wasallam fi salati, pada salat, fataraka minha syai'an, maka Nabi meninggalkan daripada salat itu sesuatu. Fasuila, maka ditanyakan Nabi, hal hadatha fi salati syai'un, adakah berlaku pada salat itu sesuatu ya Rasulullah? Adakah something berlaku? Okey. Kemudian faqala, maka berkata sabda ia ya Nabi, innama ana bashar, hanya saja aku ini manusia. Ansa kama tansau, aku lupa sebagaimana kamu lupa. Okey. Ni nak kata sifat basyariah sabit bagi Nabi. Sifat basyariah, bukan lupa macam kita ni. Nampak tak? Kita banyak lupa. Nabi bukan lupa macam tu. Nampak tak? Fa idza nasitu fadhakkiruni, maka ketika aku lupa, maka hendaklah kamu mengingatkan akan daku. Okey, itu dalam Bukhari dan Muslim. Walafzuhu indahuma innama ana basharun mislukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza syakka ahadukum fi salatihi, maka apabila syak oleh salah seorang daripada kamu dalam solatnya, falyataharras sawaba, maka hendaklah dia tahari, cari yang betul. Okey, dua ketiga. Okey, falyutimma alaihi, maka hendaklah menyempurnakan di atasnya, thumma yusallim thumma yasjudu sajdataini. Betul? Wa sababu hadzal hadis kama fi Ibnu Majah, sebenarnya bukan Ibnu Majah saja, dalam Bukhari pun ada juga disebutkan. An Alqamah an Abdullah bin Mas'ud qala, dalam hadis ini disebut itlaq Abdullah sahaja tu, Ghalib Abdullah bin Mas'ud. Okey. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazada aw naqas. Telah solat dengan kami ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazada aw naqas, maka Nabi menambah atau mengurang. Menambah atau kurang ni
Qala Ibrahim wa tawahum ini. Ibrahim perawi daripada hadis ini, fazada au naqasa itu bukan Abdullah bin Mas'ud, dan dia tu apa yang sampaikan kepada dia guru dia tu tak pasti sama ada Nabi itu tambah ataupun kurang. Faqilalah, maka dikatakan baginya, ya Rasulullah, azida fi salati syai'un, adakah ditambah pada saat itu sesuatu? Adakah berlaku sesuatu? Lepas tu Nabi pun bersabda, innama ana basyarun, fadzakarahu, fadzakaral hadis. Okey. Maksud apa? Kadang-kadang Nabi tinggalkan sesuatu itu tu kerana apa? Terlupa. Tapi di sini tengok ni, okey. Perkataan tadi nak hurai supaya antum, sebab ni kita ni dalam tatbiq bahasa Arab, innama ana basyarum mislukum. Di sini hati-hati. Dia baca, Nabi ni manusia biasa je. Cuma dia beri wahyu je. Ada yang mulut macam tu. Nabi sebelum jadi apa? Sebelum jadi Nabi tu macam mamak kampung je. Macam mamak kampung. Jadi macam tu. Bukan saya yang kata. Al-Quran yang kata. Innama ana basyarum mislukum. Nabi kata, hanya saja tu ada hasar, dia kata. Aywa. Innama ana basyarum, hanya saja aku tu manusia seperti kamu. Tak? Manusia biasa. Manusia biasa. Bagi tahu Nabi itu manusia biasa kan? Nabi manusia luar biasa. Sifat basyariah itulah, ada kulit, ada makan, tidur, itu sebenarnya. Sebab tu setengah orang bila istidlal tentang kata, tengok Nabi ni manusia biasa tuan-tuan, sebab dia cuma diberi wahyu je lah. Kelebihan dia, cakap dengan benda yakin dia tu. Cakap. Di sini sebab tu pentingnya bahasa Arab. Meraihkan maqam Nabi SAW. Di sini kita bahaskan, tanya dia, innama tu ada hasar. Ya, di atas pendapat jumhur, innama ada hasar. Hanya saja Nabi itu manusia. Innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Situ je dia kata, sebab dia diwahyukan. Jadi tanya dia, hasar di sini hasar apa? Hasar, ada hasar ta'yin, hasar qalab, hasar ifrad. Kemudian ayat ni khitab ni siapa? Kepada orang Islam ke kepada orang kafir? Habis. Sebab tu Al-Quran bukan senang, bukan semata-mata ni kita kena ada awat yang kamilah. Nahu saja tak cukup. Okey, kita masuk pada balaghah. Tak cukup lagi, kena campur semua. Di situ tengok asbabun nuzul. Kemudian ilmu munasabah, munasabah ayat dengan sebagainya. Ijma' mufassir, ayat ni khitab untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Ana basyarum mislukum. Sebab apa? Hasar kat sini ni dia hasar ifrad. Okey. Bagi yang mana? Bagi sekelompok orang kafir yang mengatakan Nabi itu ada basyariyah dan ada uluhiyah. Bagi orang kafir yang iktiqad uluhiyah dan basyariyah, sabit kedua-duanya bagi Nabi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Maka mereka iktiqad Uzair itu ialah Allah, ibnullah dan sebagainya, bersifat uluhiyah. Jadi Uzair dan sebagainya itu tu ada sifat basyariyah dan sifat uluhiyah. Jadi mereka iktikad kedua-duanya. Maka Rasul, mereka menganggap kalau Nabi itu tu Rasul, of course lah dia ada sifat uluhiyah dan basyariyah. Maka Nabi pun sebut, innama ana basyarum mislukum. Hanya aku manusia sama seperti kamu. Itu apa? Menafikan uluhiyah. Sebab mereka iktikad dua, Nabi hasarkan untuk ifrad saja. Bukan dua, tapi satu saja. Hasar ifrad. Yang kedua, ada sebahagian menafikan pula. Okey, ada menafikan pula basyariyah Nabi tu. Nampak tak? Dia kata kalau Rasul, Allah akan utuskan malaikat, bukan manusia macam ni, pergi pasar dan sebagainya. Nampak tak? Itu orangnya apa? Itu yang mengiktiqad kata kalau Rasul kena uluhiyah, bukan manusia biasa. Nampak tak? So ke situ hasar qalab. Daripada iktiqad uluhiyah, no, bukan. Tapi tukar kepada basyariyah. Itu maksud dia. Kena tengok semua tu. Perbahasan ni paling daqiq disebut dalam kitab Syekh Muhammad bin Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani, hafizahullah ta'ala. Yang belajar waktu di Kuala Lumpur ni, kitab beliau. Nama kitab dia Raddul Mutasyabihat Ilal Muhkamat.
Raddul mutasyabihat ilal muhkamat fi janibi khatamin nubuwat. Nama kitab dia tu. Baca kat mukadimah tu. Okey. Muka surat 50 lebih. Raddul mutasyabihat ilal muhkamat fi janibi khatamin nubuwat. Itu sepatutnya kita macam tu kalau ilmiah tu, itu yang dibacakan tu ketika maulid. Tengok bagaimana salah faham orang tentang apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa kamu ya Rasulullah. Oh, Nabi ada dosa. Sedangkan Nabi maksum. Itu sore. Nanti ada lama, bukan saya yang kata, Al-Quran yang kata. Bika tu idhafat di milik. Dia belajar idhafat, sampailah bagi Nabi. Itu bukan idhafat dengan nafi, bukan nama nabi. Selam lah. Dzambika, dosa bagi kamu ya Rasulullah. Dia kata macam tu. Sedangkan dia tak belajar situ tu. Jawapan-jawapan semua tu. Bagaimana inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika. Idhafat ismi kepada dhamir mutakallim tu. Idhafat apa? Sebab tu kena faham macam tu. Baca macam tu. Kitab tu sangat bagus. Dulu dia ajar Syekh Muhammad Ibrahim Al-Katani kat sini, tapi tak pasti habis kitab. Khatam kitab tu. Pernah dia ajar di sini di Mudhiyafah ni. Okey. Okey, yang ketiga ayyakuna tarkuhu makhafata ayyufrada ala ummati. Bahawa adalah meninggal Nabi itu tu makhafata, kerana takut ayyufrada ala ummati, kerana takut difardukan di atas umatnya. Katarkihi salat tarawih, seperti meninggalkan Nabi akan salat tarawih. Nampak tak? Itu ni katarkihi salat tarawih. Salata maf'ulun bagi tark. Tark itu masdar idhafah kepada fa'il. Seperti meninggalkan oleh Nabi akan salat tarawih. Hina jitama'a as-sahabatu liyusalluha ma'ah. Ketika berhimpun oleh para sahabat supaya mereka solat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kat sini kena dakik lah. Yang cakap malam pertama Ramadan tu Nabi solat, malam kedua Nabi tak keluar, malam ketiga Nabi. Jangan macam tu. Bacalah dalam Fathul Bari sebagainya tu. Malam pertama yang Nabi keluar tu malam ke berapa Ramadan? Bukan malam pertama Ramadan. Malam ke berapa? Tengok dalam Fathul Bari. Okey? Ni rujukan macam tu. Antum jangan ikhtisar kepada rujukan yang kecil-kecil. Seolah antum istizhar diri antum ni orang hebat semua. Tengok bagaimana waktu dekat sebenarnya antum cuba pejam mata contoh, nanti cuba dah tidur. Apa pandangan antum terhadap mesin ni sebenarnya? Pejam mata nampak contoh apa? Nampak visa, nampak geprek, lepas tu nampak urusan, nampak jamiah. Nampak yang tu ke? Lepas tu nampak trimco, nampak bas. Yang tu ke? Cuba lahirkan betul-betul tu antum pejam mata, antum seolah macam berada di zaman Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti dan sebagainya. Oh, di sini Qahirah, bumi ulama. Okey, para ulama besar ada semua tu, semua kena mengaji, bumi yang berkat apa semua. Kena istidhar yang tu lah. Ambil yang baik-baik. Ini balik pada apa? Daripada Mesir cerita benda yang tak baik. Kau tak Mesir ni kotor dan sebagainya apa semua tu, kelah apa semua. Macam nak cerita pasal tak baik ni tak habis. Ambil yang baik. Nampak tak? So dekat sini ni apa? Kita nak macam mana nak antum ni kena ada target tu, kita tak besar. Belajar kecil untuk sampai besar. Jangan hadkan pada tak apalah, fiqh sampai Fathul Muin sudahlah. No, bukan macam tu. Antum orang-orang hebat, tidak dipaksa saja tu. Cuma maksimumkan kemampuan diri antum. Fiqh tu paling kurang sampai apa? Syarah-syarah minhaj. Tak majmuk dan sebagainya tu. Fiqh muqarrar dah belajar, tapi baca kitab pun tak pandai lagi. So dalam apa contoh? Kita kena Fathul Bari macam seolah macam mustahil lah. Lagi-lagi ambil lughah je tu. Lughah takkanlah baca Fathul Bari kot. Apa pula ni ternafi macam tu. So antum kena target. Tengok ni. Target kena letak paling tinggi. Dia dua je, sama ada capai atau tak capai. Tak capai yang tinggi tu, yang target antum tu akan capai bawah sikit. Ni datang Mesir tak apa nak jadi macam sini. Nak jadi macam abang dulu yang balik tu. Hebat dia tu. Nampak tak? Ni nak bagi tahu. Ada dua kisah. Ingat sampai bila-bila ni. Kisah ni tidak waikan, melainkan daripada anak je. Sanad muttasil, sanad ali jiddan. Ada dua kisah, satu kisah seram, satu kisah kelakar. Satu kisah seram dia. Belajar kat sini malas-malas. Pergi kuliah tak pergi kuliah, tak pergi talaki apa semua tu malas. Malas talaki dan sebagainya. Balik jadi ulama. Cerita seram yang pertama. Seram tak? Oh itu hakikat betul lah, cerita paling seram dia. Jadi ulama.
Ulama dia ni. Waktu kat Mesir macam tu. Ulama, rupanya nak jadi ulama. Patutlah aku tak jadi ulama sebab dia kena macam tu. Nampak tak? Tu cerita seram pertama. Balik sini ngaji malas-malas, tak asyuh rabit talab, tapi balik jadi ulama. Okey, itu cerita seram. Cerita kelakar dia. Okey. Time sekolah ambil SPM bebas. Tak nak pakai baju sekolah. Masuk stamp semua ambil lah. Ambil stamp pun terpaksa lah. Jadi orang jadi bebas. Jadi macam jadi remaja umur 18. Jadi dewasa. Nampak tak? Dewasa. Bebas. Memilih apa-apa semua. Sampai Mesir jadi budak-budak tadika. Tak boleh pergi sini. Tak boleh. Kena pergi sini. Tak boleh keluar. Duduk sini. Jangan mengaji sini ni. Jangan pergi situ. Pergi sini je. Jadi budak tadika balik. Kelakar betul budak-budak macam ni. Umur dah 19-20. Boleh lagi ni bagi tahu ni. Antum dah besar. Ingat kaedah hidup ni bawa sampai mati. Memilih itu hak kita. Boleh bawa tu. Dia paksa lagi. Nak pergi tak lagi. Tak boleh. Kena minta izin tu. Kenapa? Ini budak tadika tu kisah kelakar. Riwayatkanlah sampai bila-bila. Okey. Satu kisah seram, satu kisah kelakar tu. Okey. Dah besar pun. Jadi budak tadika lagi. Ya Rabb, salimna ya Rabb. Okey. Yang keempat, ayyakuna tarkuhu li'adami tafkirihi fi. Bahawa tark Nabi itu tu kerana Nabi tak fikir tentangnya. Walam yakhtur ala balih, dan tidak terlintas di atas balih fikiran Nabi. Okey, ingat tu. Kullu ma yakhturu bi balika Allahu khilafu dzalik. Setiap yang terlintas kamu nak fikir tentang Allah macam mana, jubah putih, tinggi 60 macam Nabi Adam. Semua sebagainya. Bukan saya yang kata, Nabi yang kata. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi wa tuluhu 60 zira'an sebagainya. Dia ambil faedah tu dihimpunkan. Allah macam ni sebenarnya. Tak, kullu ma yakhturu bi balika Allahu khilafu dzalik. Apa yang kita bayangkan tu, tak, Allah tak boleh macam tu. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhtubul jum'ata. Adalah Nabi itu yakhtubul jum'ata. Ingat kaedah dia nahwu dia. Kana yakhtubu. Terjemah dia, Nabi sentiasa ataupun sering berkhutbah Jumaat. Di sama ada sering ataupun sentiasa. Sebab apa? Di sana ada kaedah al-ikhbar bil mudhari' fi khabari kana yufidul istimrar. Al-ikhbar bil mudhari' fi khabari kana yufidul istimrar. Suatu contoh macam kana saduqan yahim dan sebagainya. Okey. Ataupun macam di sini itu mana berterusan sentiasa. Okey. Kana yusalli apa semua tu, kana yazuru, mana ada mana sentiasa. Kana sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyampaikan khutbah Jumaat ila jid'i nakhlatin, kepada batang kurma. Nakhlah tu batang kurma, pokok kurma tu, potongan. Okey. Walam yufakkir fi amali kursiyin, dan Nabi tidak berfikir nak buat kursi. Yaqumu alaihi sa'atul khutbah, kursi yang sifat bagi kursi jumlah tu, yang berdiri di atas kursi itu oleh Nabi ketika khutbah sa'atatu zaraf. Falamma qturiha alaihi amalu mimbarin, ketika mana dicadangkan di atas Nabi itu amalu mimbar, buat mimbar, yaqtubu alaihi, yang berkhutbah ia Nabi alaihi ala mimbar itu, wafaqa, tu jawab bagi falamma, tatkala dicadangkannya itu wafaqa, setuju ia Nabi, wa aqarrahu, dan iqrar ia Nabi, li'annahu ablaghu fil isma', karena sesungguhnya Nabi itu ablaghu fil isma', pada memperdengarkan. Di sana ada syarat sama dan ada syarat isma'. Yang mana syarat kena apa? Bil fi'li ataupun bil quwwah. Nampak tak? Okey, isma' tu syarat dalam khutbah Jumaat tu, khatib tu isma' tu kena bil quwwah ke bil fi'li? Tanya ngaji fiqh ni. Pelajar syariah mana? Syarat jadi khatib. Cakap sudah. Innal hamdalillah. Tiba-tiba mati. Blackout. Dia teruskan khutbah. Isma' dia tu orang ke depan tak dengar. Slow sangat. Dan masa slow sebab mic dia padu. Boleh atau tidak? Kena beza nak buat kajian, buat risalah ke tajuk master dan sebagainya tu, syarat-syarat bil quwwah dengan bil fi'li dalam ibadat. Dia ada beza. Ibadat ni syarat yang sini kena bil quwwah, ni bil fi'li. Ingat bil quwwah tu bukan dengan ni terjemah apa? Kadang-kadang macam ni lah, ni goreng ni, kaki goreng ni. Yang tadi yang cerita seram tadi tu. Ni apa? Dia kata apa?
syarat rukun qauli dalam solat ni 5 tu kena sama, kena dengar bil quwwah, dengan kekuatan. Kita tuan-tuan kena dengar dengan kekuatan yang Allah bagi kepada kita. Betul tak? Mula goreng. Waktu sampai bil fi'li sampai tidak? La bil fi'li. Bukan dengan perbuatan kita tuan. Sebab perbuatan kita boleh dengar apa? Mak, ada goreng, mula goreng tak apa-apa. Sedangkan di sana ada sama bil quwwah, sama bil fi'li. Apa maksud sama bil quwwah, sama bil fi'li? Antum sekarang ni dengar anak ni, okey? Antum dengar anak sekarang ni, antum sama sekarang ni. Dengar bil quwwah ke bil fi'li? Bil fi'li? Salimna ya Rabb. Tak padu. Ada ilmu tek sikit. Bukan. Jadilah pun macam ni. Pak, bagi padu. Kita bina ilmu tu bagi padu terus. Ni bina sikit-sikit. Tanya dia, bil quwwah ke bil fi'li? Bil fi'li. Bil fi'li. Tak. Betul lah bil fi'li. Bil quwwah macam mana pula? Ibarat kipas tu rosak. Tapi nak sebut macam ni. Yang belakang tak dengar. Antum dah dengar bil quwwah. Antum dah dengar bil quwwah. Sebab tu syarat ketika solat tu, ketika antum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Cukup tu dengar apa? Dah bil fi'li. Syarat dia bil quwwah sudah memadai. Sebab tu tidak perlu bila kita baca Fatihah, tiba-tiba imam baca pula surah. Baca kuat. Kita tak dengar apa pula yang kita baca. Lepas tu kita pula Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah pula. Tak perlu. Syarat dia kena bil quwwah. Bil fi'li tu dengar betul-betul. Bil quwwah tu dengar apa? Terjemahlah sendiri. Okey, waqtaraha as-sahabah ayyabnu lahu dakkatan min tin, dan mencadang oleh sahabat bahawa membina mereka itu bagi Nabi dakkatan min tin, satu kursi, satu binaan daripada tanah, yajlisu 'alaiha liya'rifahu al-wafidul gharib, yang duduk di atas dakkat itu tu oleh Nabi, liya'rifahu al-wafidul gharib, supaya kenal akan dia tu Nabi al-wafid, orang yang al-wafid al-gharib, al-wafid yang wafidin lah, orang yang daripada jauh, yang gharib. Fawafaqahum, maka Nabi sepakat akan mereka itu sahabat, walam yufakkir fiha min qibali nafsi, dan Nabi tidak berfikir padanya pada dakkat itu min qibali nafsi, daripada arah diri sendiri. Nabi tak fikir, Nabi tak pernah buat. Jadi sahabat nak buat benda yang Nabi tak buat, boleh tak? Boleh lah. Sebab apa? Ada benda yang Nabi tak buat itu sebab apa? Nabi tak fikir pun benda tu. Yang kelima, ayakuna tarkuhu lidukhulihi fi umumi ayatin aw hadis, bahawa tark Nabi itu tu kerana masuk tark itu tu pada umum ayat ataupun hadis. Katarkihi salat duha, seperti meninggalkan Nabi akan salat duha. Sabit dalam sunnah qauliyah, maksud secara umum. Sebab tu apa? Macam apa? Contoh, setengah kata apa? Sunnah qabliyah, sebab dia membid'ahkan. Sunnah qabliyah maghrib tidak ada, siapa buat bid'ah? Nabi tak buat. Qabliyah Jumaat Nabi tak buat, bid'ah. Suka-suka cakap macam tu, bid'ah. Nampak tak? Sekalipun tak sampai daripada sunnah fi'liyah, tengok balik sunnah qauliyah. Sebab sunnah qauliyah tu lebih a'am berbanding dengan sunnah fi'liyah. Kita belajar dari Syarh Al-Qad. Mana dalil dia? Yang contoh masuk dalam keumuman. Contoh solat qabliyah maghrib, solat qabliyah Jumaat tu yang jadi isu tu. Nabi bersabda dalam sunnah qauliyah, ma baina kulli adhanaini salatun. Pilih je di sini, hafal ni. Ma baina kulli adhanaini salatun. Ada bagi tiap-tiap dua azan itu tu solat. Mestilah ustaz, dah azan zuhur, azan asar, mestilah ada solat zuhur kat tengah-tengah tu. Bacalah sampai habis. Nabi cakap tu 3 kali, tapi dia sekali apa? Liman sya'a, barang siapa yang kehendak. Solat fardu boleh ke liman sya'a tu? Liman sya'a tu sunat. Tu hadis Nabi ulang 3 kali tu, liman sya'a. Liman sya'a tu lah isyarat kepada apa? Azan ini itu dalam bab taghlib. Azan ini dengan mana azan dan iqamah. Di antara tiap-tiap azan dan iqamah itu adanya solat bagi mereka yang nak buat. Tu dalam Bukhari. Tu dalil dia. Yang terakhir, dah masuk zuhur dah. Lepas zuhur terus mubasyarah ke kelas kat sini. Tak apalah, kita habiskan poin yang bawah ni. Wa katsiran minal mandubat li'annaha mashmulatun liqaulillahi ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan buatlah oleh kamu akan kebaikan la'allakum tuflihun, wa amsalu zalika katsirah.
Ayakuna, yang keenam, ayakuna tarkuhu khasyata taghayyuri qulubis sahabah aw ba'dihim. Bahawa tinggal Nabi itu kerana takut berubah hati para sahabat itu ataupun setengah daripada sahabat. Qala sallallahu alaihi wa sallam li Aisyah radhiyallahu taala anha, laula hadatsatu qaumiki, jikalau tidak kerana baru kaum kamu itu tu, hadatsa baru kaum kamu itu tu, bil kufri, dengan kekufuran, sebab ini baru masuk Islam, lanaqatul baita, nescaya aku akan meruntuhkan al-bait, riwayat al-Ka'bah, nescaya aku akan meruntuhkan Ka'bah, thumma labanaituhu ala asasi Ibrahim alaihi salam, kemudian aku nak bina akan Ka'bah itu tu di atas asas tapak asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa inna Quraisyan istaqsarat bina'ahu, karena sungguhnya Quraisy itu tu istaqsarat bina'ahu, kurang taksir pada binaannya. Sebab apa? Pada dalam, kalau baca dalam Minhaj bagi Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim ni dalam Sahihain, jadi dijelaskan sebab apa, maksud apa binaan Kaabah tu pada zaman Nabi tu, ketika mereka baru masuk Islam, binaan tu dengan tapak Nabi Ibrahim tu yang bina betul tu, orang bina separuh sikit. Ada kawasan yang tidak dibina. Antara alasannya apa? Sebab dana tu tak cukup bagi mereka. Quraisy tak cukup dana tu, jadi sebab tu ada kawasan yang sepatutnya itu Kaabah tapi tidak dibina. Okey. Jadi itu sebab apa? So Nabi tak buat. Tak runtuhkan Kaabah tu supaya dibina di atas tapak Nabi Ibrahim betul tu. Okey. Itu sebab apa orang Arab Quraisy kata, sebab dia baru masuk Islam. Jadi menganggap bila Nabi runtuhkan tu, bagi mereka tu Kaabah tu besar. Maksud ada kebesaran bagi dia tu. Jadi takut berpaling pula. Apa pula runtuhkan ni? Sebab dia baru lagi. Jadi Nabi tinggalkan runtuhkan itu tu, runtuhkan Kaabah tu, ada padanya maslahah, tapi bertemu dengan mafsadah. Takut mereka berpaling kepada kekufuran. Itu tu kaedah dia tu, apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'. Itu kaedah ulama istinbat daripada hadis tadi tu. Jadi Nabi meninggalkan naqdul bait, meruntuhkan bait itu tu sebab apa? Takut para sahabat nanti tu berlaku fitnah sehingga mereka kembali kepada kekufuran, sebab mereka anggap Kaabah tu benda yang besar. Sehingga zaman sekarang ni pun sama. Sebab tu dalam syarat tawaf tu tak boleh masuk juzuk kita ni daripada juzuk Kaabah. Itu nama dia apa? Yang bawah sikit tu. Nama dia apa dalam kitab fiqh tu, siapa yang pernah pergi umrah tu? Binaan tinggi Kaabah tu kan, dinding dia. Lepas tu dia ada macam ni. Tinggi ni. So tangan kita jangan letak macam tu. Batal. Tawaf tu tidak dikira. Nama tu apa nama dia? Syazarwan. Barakallahu fi. Syazarwan nama dia. Di Kaabah macam tu ni, dia akan ada sebelah bahagian tu, dia ada macam tu. So kita tahu kat sini. So setengah orang tu dia pegang tangan tu. Sebab ini tapak asal Nabi Ibrahim sampai sini. Tapi dia ni Kaabah sampai sini. Sebab tu kalau kita tengok Kaabah, dia tidak petak betul-betul. Dia ada sikit. Sebab dia ada kawasan sini ni. Ada yang macam, kalau kita nak duduk kita akan jatuh lah. Okay, siapa dah pernah pergi tu? So Nabi tinggalkan juga. Sebab apa? Takut. So nampak tak? Wujud-wujud Nabi tinggal ini ni banyak. Bukan semata-mata haram. Tapi mereka kata apa? Ni kaedah mereka buat. Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kaedah mereka buat. Tulis ni. Itulah dalil orang. Lau kana khairan lasabaquna ilai. Jikalau benda tu baik, lasabaquna ilai, tentu para salaf sahabat mendahului kita. Jikalau ihtifal maulid tu benda baik, of course mereka tu akan buat. Nak bagi tahu, benda baik ni terhasar kepada zaman Nabi, kepada tu je. Soalan penting, Nabi buat semua benda baik ke? Nabi buat semua afrad berkebaikan ke? Sahabat buat afrad sekali kebaikan ke? Tidak. Nampak tak? So ada benda yang baik lain. Sebab tu masuk dalam maf'alul khairah. Ini asal perkataan ini perkataan orang kafir. Kasar sikit kan. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Berkata oleh orang yang kafir kepada orang yang beriman. Okey? Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Lau kana khairan, jikalau adalah iman itu tu khairan, baik, nescaya ma sabaquna ilaih. Nescaya mereka itu tidak akan mendahului kami. Nescaya kami yang mula-mula beriman. Jikalau iman tu benda yang baik, of course kamilah mula-mula beriman. Okey, tu ambil dia orang iktibas daripada ayat Al-Quran tadi tu. Dia orang buat kaedah, lau kana khairan la sabaquna ilai. Jikalau benda ni baik, of course para sahabat, para salaf dah mendahului buat dulu daripada kita. So para salaf tidak buat maulid. So tak boleh. Mana? Tu kaedah dia. Okey? So anak antum rakis dekat bahagian ni. Ni sebagai apa? Tatbik nahu tadi tu berserta dengan
ilmu. Okey. Sekarang itu saja. Nanti kita sambung at-tarku la yadullu 'ala tahrim. Tinggal itu tidak menunjuk di atas tahrim. Berbeza dengan mereka. Nabi dah buat haram lah bid'ah dan sebagainya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastawdi'uka ma hafizna wa ma qara'na wa ma 'allamna min hadhihi al-muhadarah fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتوفنا الكتاب. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المحققين المدققين الموفقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okey, Ana ada soalan. Ana bagi kitab ni.